fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Bila keadaan aman, maka sembahyanglah dengan sempurna, sebagaimana yang diajar, yang disebut tadi, yang dibenar macam-macam perkara tadi dalam ketakutan. Bila aman, kita tak boleh buat begitu. Hendaklah sembahyang dengan adab-adab, dengan syarat sebagaimana yang diajar itu. Yang disebut macam-macam cara boleh buat, itu ialah dalam keadaan darurat. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, makan pagi dan tempat tinggal, hingga setahun lamanya, dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar, yakni dari tempat tinggalnya dengan kehendaknya sendiri, maka tidaklah kamu bersalah, yakni wahai wali waris dan waris si mati, mengenai apa yang mereka, yakni isteri itu, lakukan pada diri mereka dari perkara yang patut, yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini dinasahkan hukumnya. Bacaannya ada, tapi hukumnya dinasahkan. Di sini kita kena belajar ilmu nasikh dan mansukh. Di sana ada ayat-ayat Quran yang masih dibaca, tapi hukum yang ada di dalamnya dinasahkan dengan ayat yang diturunkan kemudian daripadanya. Di antaranya ialah ayat ini. Ayat ini dinasahkan oleh ayat yang berkait dengan edah wafat, edah kematian yang kita baca dulu 4 bulan 10 hari. Dan dinasahkan oleh ayat pesaka yang akan kita baca dalam suratul Nisa, yang mengatakan bagi isteri itu, bila suami dia mati, sekiranya dia ada anak, dia boleh 1/8. Sekiranya dia tak ada anak, boleh 1/4. Orang Melayu panggil kepala mayat. Itu orang Melayu beri nama. Kepala dia lah. Cumanya, Quran mengatakan 1/8 kalau sekiranya dia ada anak. 1/4 kalau sekiranya dia tidak ada anak. Di mana ayat ini dinasahkan hukumnya. Oleh kerana itu, bila kita baca makna dia, kena buat begini. Tak dibuat lagi. Ini bacaan saja ada. Di sana ada ayat Quran yang dinasahkan hukumnya, dikekalkan bacaannya. Ada ayat Quran yang dinasahkan bacaannya, yang dikekalkan hukumnya, ada juga. Bacaannya tak ada, dalam Quran tidak ada, tapi hukum hendaklah dipakai. Iaitu ayat yang berkait dengan hudud. Asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albatta nakalan min Allah. Iaitulah orang yang sudah berkahwin, lelaki dan perempuan, hendaklah direjam bila keduanya berzina, hukuman cegahan daripada Allah. Di mana ayat ini tidak ada dalam Quran. Dinasahkan bacaannya, hukumnya tak dinasah. Hukumnya diamalkan oleh Nabi SAW. Diamalkan oleh Khulafa' Rashidin. Disebut oleh ulama secara ijma' yang tak boleh dinafikan sekali-kali. Kerana hukumnya dikekalkan oleh Nabi SAW. Sama bacaan saja dihapuskan daripada Quran. Ayat yang kita baca ini ialah yang dinasahkan. Dan begitulah ayat yang berikut. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah, pemberian sagu hati dengan cara yang patut, sebagai satu tanggungan wajib atau orang yang bertakwa. Ayat ini umum. Ayat ini umum. Mungkin tak dinasahkan. Umum. Dia dijelaskan oleh ayat yang terdahulu yang kita baca, iaitulah wa idza talaqtumun nisa, iaitulah la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhun
aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhun 'ala al-musi'i qadaruh wa 'ala al-muqtiri qadaruh mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin. Tidaklah kamu bersalah jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu sentuh, belum bersubuh dengan mereka. Atau sebelum menetapkan dan belum menetapkan, bukan atau, dan belum menetapkan mas kahwin. Atau belum menetapkan, ataunya atau menetapkan, kamu belum menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walaupun demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, memberi sagwati kepada mereka yang diceraikan itu. Orang senang mengikut senangnya dan orang susah mengikut susahnya. Ini dihuraikan oleh ayat yang terdahulu. Dan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawu al-fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan jika sekiranya kamu mentalakkan mereka sebelum kamu menyetubuhi mereka, padahal kamu telah menetapkan mas kahwin, masa akad sudah diletakkan mas kahwin. Sebenarnya menetapkan mas kahwin masa akad itu sunat, bukan wajib. Yang wajibnya imam menyebut, aku kahwinkan engkau dengan Sianu bin Sianu. Itu yang wajib. Aku terimalah perkahwinan itu. Maka sahlah perkahwinannya. Adapun sebut belanja sekian banyak, ini sunat saja. Sekiranya tak disebut belanja, itu disebut dulu. Sekiranya disebut belanja dia dan dia belum bersetubuh dengan isteri yang dia berkahwin itu dan berlaku perceraian, maka dia beri separuh daripada apa yang disebut itu. Dia beri separuh apa yang disebut itu. Dan sekira malaikat dia maaf, pihak perempuan memaafkan, tak apalah, tak mau beri pun. Ataupun yang lelaki memaafkan, nak beri habis. Dan memaafkanlah itu lebih afdal. Yang memaafkan di pihak perempuan tak ambil, boleh pahala. Yang memaafkan pihak lelaki beri habis, itu boleh pahala. Biasanya kalau dam balah ambil habis semula. Biasa begitulah. Allah Ta'ala menyebut wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa, bahawa kamu maafkan itu lebih hampir bertakwa. Wala tansawul fadla bainakum, jangan kamu lupa budi baik yang berlaku di kalangan kamu. Budi baik lama-lama jangan lupa dengan sebab perceraian itu. Mula-mula nak kahwin itu, sebut habis segala kebaikan. Bila bercerai, sebut habis segala kejahatan. Jangan begitu, Tuhan kata. Hendaklah kamu kenang kebaikan yang berlaku sebelumnya. Jadi ayat yang dahulu menerangkan ayat yang kita baca pada malam ini. Menjelaskan lagi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya supaya kamu memahaminya. Hukum yang berkait dengan sembahyang, hukum yang berkait dengan perceraian, yang berkait dengan nafkah, menunjukkan bahawa agama Islam ni ialah agama yang merangkumi semua perkara. Bukan sahaja sembahyang, termasuklah perkara rumah tangga. Ada juga dalam Islam. Walaupun perkara rumah tangganya perkara dunia, tapi akan disoal oleh Allah pada hari kiamat. Banyak di kalangan kita ni merasakan bahawa perkara agama ni sembahyang saja. Perkara rumah tangga tak masuk dalam perkara agama. Ini satu ajaran yang salah. Banyak di kalangan kita, bila berlaku masalah dalam rumah tangga, berlaku tak beri nafkah, berlaku perceraian, perbalahan dan berlaku pembahagian yang tak betul, lalu menyalahkan hukum syarak, menyalahkan hukum Islam. Ini satu tuduhan yang sangat jahat. Hukum Islam adalah baik. Cuma mesti kita faham, hukum Islam ni dia bertali menali antara satu sama lain. Hukum keluarga berkait dengan hukum sembahyang. Tadi disebut bab sembahyang tadi. Berkait dengan masalah talak.